Sanuqaddimu lakum anil ahkam at-tadawi wa tadawi bin najasati, yang bermaksud hukum perubatan dan perubatan menggunakan najis. Ta'rif at-tadawi fil Islam. Bilughah at-tadawi bermakna masdar lil fi'lu tadawa ayu isti'malu ad-dawa. Fi istilah bermakna huwa ta'ati ad-dawa biqasdi mu'alajati al-mardi aw al-wiqayati minhu. Wa qad asbahu at-tadawi fil asri al-hadir ashkalun wa wasailun adidatun jiddan, minha awalan al-ilaju bil adawiyati, al-ilaju al-jarahi, al-ilaju al-nafsi, al-ilaju al-fizyaiyu. Ta'rif perubatan dalam Islam. Dari segi bahasa, at-tadawi bermaksud masdar kepada fi'il tadawa yang bermaksud rawat, iaitu menggunakan ubat. Dari segi istilah, ia bermaksud mengambil ubat bertujuan bagi mengubati atau mencegah daripada penyakit. Perubatan pada zaman sekarang mempunyai pelbagai bentuk dan cara, di antaranya adalah al-ilaju bil adawiyati, yang bermaksud perubatan secara bedah, surgery. Terusnya al-ilaju al-jarahi, perubatan menggunakan dadah. Al-ilaju an-nafsiyu, maksudnya perubatan psikiatri. Terusnya al-ilaju al-fizyaiyu, maksud perubatan secara fisioterapi. Hukmu at-tadawi. Awalan, haram. Yamna'u al-ilaj liman yatashajja'una 'ala al-shifa' wa laysa Allah. Hadza ra'yu ba'da ulama al-Hanafi. Thaniyan, wajib. Yu'aliju ijbariyan idza kana ma'rufan al-shifa' ba'da al-ilaj. Hadza ra'yu ba'da ulama al-Syafi'i wal-Hanafi. Thalithan, mubah. Hadza ra'yu huwa rajih baina al-fuqaha wa hadza yashmalu ghalibiyah ra'yu al-ulama fi al-Hanafi wal-Maliki wal-Hanbali. Rabi'an, hadza ra'yu min al-imam al-Kasani min al-Hanafi wa ulama al-Syafi'i. Hukum berubat menurut Islam. Terdapat 4 hukum. Yang pertama, haram. Diharamkan berubat kepada mereka yang beriktikad bahawa ubat yang menyembuhkan bukan dari Allah. Ini adalah pendapat dari sebahagian ulama Hanafi. Kedua, wajib. Wajib berubat jika diketahui akan sembuh selepas berubat. Ini merupakan pendapat sebahagian ulama Syafi'i dan sebahagian ulama Hanafi. Seterusnya, harus. Sebahagian ulama menyatakan hukum berubat ini adalah harus, dan ia merupakan pendapat yang paling rajih dari sisi fuqaha. Termasuklah pandangan jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali. Seterusnya, sunat. Ini adalah pandangan Al-Kasani dari Hanafi dan ulama Syafi'i. Bagi hukum sunat, apa yang menyebabkan Imam Kasani daripada Hanafi dan ulama Syafi'i berpendapat bahawa hukumnya sunat adalah berdasarkan daripada sebuah hadis. Hadis tersebut akan dibincangkan sebentar lagi. At-tadawi baina isyarat al-Quran wal hadis. Kita akan lihat petunjuk ataupun apa yang Al-Quran dan hadis cakap mengenai perubatan. Awalan, fi al-Quran fi surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Fal-ayatu ats-tsaniyah athbatat an fi al-as'ali shifaa'un ayyu du'an yuaddi ila asy-syifa' biiznillah ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69, yang bermaksud
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat yang kedua, yang maksud, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini ayat yang kedua, ayat ke-69 tersebut membuktikan bahawa di dalam madu ada penawarnya, iaitu ubat yang membawa kepada penyembuhan dengan izin Allah. Jadi kalau kita tengok ayat yang kedua tu, dia kata kat situ ubat yang menyembuhkan, iaitu madu. Di mana kita tahu lebah ni dia akan pergi ke buah-buahan ataupun bunga-bunga mengambil sari daripada bunga tersebut, dan daripada situlah ia akan jadi madu yang nanti dia akan isi dalam sarang lebah tersebut adalah madu. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, madu ini adalah makanan yang mudah dicernakan, di mana terdapat banyak vitamin dan digunakan untuk ketahanan tubuh badan. Jadi kita tengok kat sini Allah dah jelaskan dalam ayat Al-Quran bahawa Allah menjelaskan tentang ubat yang boleh menyembuhkan kita kepada penyakit, itu madu. Thaniyan fi al-hadis an Usamah bin Syariq qala utita an-nabi wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru fasalamta thumma qa'adat faja'a al-a'rabu min hahina wa hahina faqalu ya Rasulullah anta dawa faqala tadawa fa inna Allah ta'ala lam yada' da'a illa wada'a lahu dawa'a ghairu da'in wahidin al-haramu. Al-hadith al-syarif yahmilu amran wa bayanan, amma al-amaru fahuwa bitadawi kama huwa zahir, fahuwa annahu laysa samata da'un yunzilu bil bashar illa wa yakidu Allahu lahu dawa'i mabthuthan fi rihabi hazal kawni wa ma ala ahli طبي التبذل أصارة الفكر وخلاص الجهد لا كتشف الدواء وإن كادي البشرية من كوارث الأدواء. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Tirmizi yang bermaksud daripada Usamah ibn Syuraik, beliau berkata, saya menyaksikan beberapa orang Arab Badui iaitu pedalaman bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, adakah kami diizinkan berubat? Rasulullah berkata, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kerana sesungguhnya Allah tidak meletakkan sesuatu penyakit melainkan Allah meletakkan ubat untuknya, kecuali satu saja, itu penyakit tua. Daripada hadis tersebut kita boleh melihat adanya suruhan dan juga pernyataan daripada perkataan yang underline itu adalah berubatlah, iaitu Rasulullah menyarankan kita untuk berubat. Dan ia menunjukkan bahawa tidak ada penyakit yang terjadi kepada manusia kecuali jika Allah lah yang memberi ubat tersebut yang sudah tersedia di alam ini. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pakar perubatan adalah untuk memikirkan dan berusaha untuk mencari ubat bagi menyelamatkan manusia. Jadi hadis ini sebenarnya memberi semangat kepada pakar-pakar perubatan dan juga saintis-saintis untuk mencari penawar bagi satu penyakit, kerana Rasulullah sendiri cakap semua penyakit ada penawarnya kecuali satu saja, itu penyakit tua. Hadis ini merupakan hadis yang telah saya sebutkan pada bahagian hukum tadi, di mana hadis ini telah dijadikan sebagai hujah yang menyebabkan Imam Ghazali daripada ulama Hanafi dan Imam Syafi'i menetapkan hukum sunat dalam berubat. At-tadawi bin najasati, perubatan menggunakan najis. Di sini kami selitkan fatwa dari Mufti Wilayah Persekutuan mengenai berubat menggunakan bahan yang haram. Daripada fatwa tersebut, anda boleh melihat dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan bahawa segala benda yang diharamkan oleh Allah seperti dalam Al-Quran dan hadis sama sekali tidak boleh dijadikan ubat untuk merawat penyakit walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai ubat-ubat yang haram? Selepas ini kami akan mengupas dengan lebih lanjut tentang penggunaan ubat-ubat yang haram. Tetapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mengetahui apakah itu maksud darurat. ضروريات. تعرف الضروريات
al-maqasidu wal-ghayatu allati la budda minha litahqiqi masalihah al-ibadi fi dunya wal akhirah wa bifaqdaha la tahqiq tilka al-maqasid wal hifaza 'alaiha min asbabi istiqamati masalihid dunya wal ibadi wa yakuna al-hifaza 'alaiha bi iqamati arkanaha wa dafa'a ayyu khalalin yaqa'u aw yutawaqqa'a huduthuhu. Ad-daruriyat al-khamsu hifzu ad-din, hifzu an-nafs, hifzu al-aql, hifzu an-naslu, hifzu al-malu. Daruriyat. Ta'rif daruriyat ialah tujuan yang tidak dapat dielakkan untuk mencapai kepentingan di dunia dan di akhirat. Dan dengan itu, tujuan-tujuan itu tidak tercapai. Dan untuk memeliharanya dari sebab-sebab kepentingan dunia, kehambaan, dan untuk memeliharanya dengan menetapkan rukun-rukun mereka, dan untuk mengambil berat akan sebarang kemungkinan yang berlaku atau dijangka akan berlaku. Keperluan daruriyat terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Al-adawiyah bil istikhdami al-mawadi ghairu al-mashru'ati wal barazi. Fil asas, yajibu an yakuna ad-dawa'u al-mustakhdima wafaqan lil adawiyati al-mashru'ati wa muqaddisan wala yadurru al-marid wala yusmahu bil adawiyati allati tahtawi ala mawadi ghairu qanuniyah illa fi halati at-tawari. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Ibrahim bin Sa'id al-Jawhari qala haddatsana Abu Ahmad an Umar bin Sa'id bin Abi Husin haddatsana Atha an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Bina'u ala hadzal hadithi yumakkinina an nastantaji annahu idza kana al-marida la yazalu fil mustawi tabi'i wa ghairu dar. Faman ghayra al-qanuni lil alaji bil asya'i an-najsah. Walakini عندما تكون حالة الطوارئ ويسميه بتناول الطعام عند الجوع غير قانوني بحجة أن كلاهما ضرورة للبقاء. Berubat menggunakan bahan haram dan najis. Pada prinsipnya, ubat atau penawar yang dianjurkan untuk digunakan mestilah ubat-ubatan yang halal, suci serta tidak memudaratkan pesakit. Berubat dengan bahan haram tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Berdasarkan hadis ini, dapatlah disimpulkan sekiranya penyakit seseorang itu masih dalam peringkat biasa dan tidak membahayakan, maka haram berubat dengan benda-benda najis. Tetapi sekiranya berkeadaan darurat, ianya menjadi harus, sama seperti makan yang haram ketika kebuluran, dengan alasan bahawa kedua-duanya itu sebagai satu keharusan untuk kelangsungan hidup. At-tadawiyu bin najasati, at-tadawiyu bil muskirati, at-tadawiyu bil khamari, at-tadawiyu bil dhabihati, at-tadawiyu bi adwiyati. Perubatan menggunakan najis atau sesuatu yang haram. Perubatan menggunakan arak, perubatan menggunakan alkohol, perubatan menggunakan bangkai, perubatan menggunakan dadah. At-tadawiyu bil muskirati. Wadhiha al-muskiratu wahidun min an-nijasati biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min thamaratin nakhili wa a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Surah An-Nahl ayatu 67. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Abi Salamah an Aisyah
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام وبالتالي جعل النجاسة كدواء هي حرام إن لم يكن طواريون. Perubatan menggunakan arak. Telah jelas arak merupakan salah satu daripada najis seperti mana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 67 yang bermaksud, dan dari buah tamar, yakni buah kurma, dan anggur kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud semua yang memabukkan adalah haram. Oleh itu, menjadikan kekotoran sebagai ubat adalah dilarang jika bukan dalam keadaan darurat. At-tadawiyu bidzabihati la yajuzu istikhdamu al-mawadil mawjudati fi dzabihati li gharadil ilaji. Hadza mabni 'ala al-qawl an-nabi inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa' wa ja'ala likulli da'i dawa' fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Qala Ibnu al-Qayyim an tu'amilu bimawadi ghairi syar'iyyati amri syai'in makhjali bina'an 'ala muntaqi wa tashri'i. وبالتالي يحظر على المسلمين إيجاد علاج المريض على خلال استخدام مادة محظورة ومع ذلك يجوز للمسلم استخدام الحيوان والأعضاء الداخلية التي يمكن أكلها وذبيحها الحلال وقفا لقواعد الشريعة الإسلامية. Bangkai tidak harus menggunakan bahan-bahan yang termasuk dalam kategori bangkai bagi tujuan rawatan. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penawar umatku di dalam apa-apa yang diharamkannya. Ibnu Al-Qayyim menyatakan, berubat dengan bahan-bahan yang haram adalah buruk dan keji berdasarkan akal dan syarak. Justru, umat Islam dilarang mencari penawar bagi penyakit melalui bahan-bahan yang diharamkan. Walau bagaimanapun, harus berubat menggunakan binatang dan organ-organnya yang halal dimakan dan telah disembelih menurut peraturan syarak. At-tadawiyu bil-adawiyati al-marijuana huwa inqaru muqaddiru wa huwa masfuqu nabatata an-nabi wa yaqala luha ahyanan al-hashisha. وفي ذكر آثار هذه المادة المخدرة قالوا في الموسوعات العربية العملية تحتوي الماريجوانا على أكثر من 400 مادة كيميائية وحينما يتم تدخينها ينتج عنها حوالي 2000 مادة كيميائية تدخل الجسم من خلال الرئتين وهذه مواد الكيميائية هي عديد من آثار الفوارية القصيرة الأمد. Perubatan menggunakan dadah. Marijuana atau ganja adalah ubat tahan sakit dan merupakan serbuk tumbuhan ganja dan kadang-kadang disebut shisha. Dalam menyebut kesan ubat ini, mereka mengatakan dalam ensiklopedia Arab antarabangsa, ganja mengandungi lebih daripada 400 bahan kimia dan ketika dihisap, ia menghasilkan kira-kira 2000 bahan kimia yang memasuki tubuh melalui paru-paru. Bahan kimia ini mempunyai banyak kesan segera dan jangka pendek. Ini sebagai tambahan kepada penggunaan biasa yang dikaitkan dengan banyak kesan jangka panjang. وأما بخصوص حكم استعمال الماريجوانا أو غيرها من مواد المخدرة لتخفيف الآلام فإن ذلك جائز بشروط أن تصل حاجة المريض لذلك إنقاذ حد الضرورة أي يشهد طبيب ثقة على اشتمال الإنقاذ المخدر ما فيه فائدة ونفع للمريض أي يقتصر استعمال الإنقاذ الذي قدر الذي تندفع به الضرورة أن يكون هذه الإنقاذ متعينا استخدامه بحيث لا يوجد ما يقوم
muqamahu min adawiyatu mubahatun aw adawiyatun aqillu minhu fi tahrim. Inna la yusabibu hadzal iqaru al-maridi duraran yafuqu ad-darari alladhi istikhdamuhu li ajlihi aw yusawiyuhu wa man a'zamu ad-darari 'ala al-maridi idmani istimali al-aqari al-mukhdari. Mengenai hukum menggunakan ganja atau ubat tahan sakit yang lain, ia dibenarkan dengan syarat: 1. Keperluan pesakit untuk ubat itu mencapai tahap keperluan. 2. Bahawa seorang doktor mempercayai bahawa ubat tersebut merangkumi kebaikan dan kebaikan kepada pesakit. 3. Bahawa penggunaan ubat itu terhad kepada jumlah yang diperlukan untuknya, menjauhi darurat. Yang 4. Bahawa ubat ini mesti digunakan kerana tidak ada pengganti ubat lain dan dos ubat yang dibenarkan lebih rendah daripada yang dilarang. Yang 5. Bahawa ubat ini tidak menyebabkan pesakit lebih bahaya dan salah satu bahaya terbesar bagi pesakit ialah ketagihan terhadap penggunaan ubat tersebut. Ba'di al-amthilati 'ala al-istikhdami bi-razi wal-aqariri ghairu al-mashru'ati fi tabbi al-yawm: al-ansulin, al-hibarin, at-tiripsina, al-khinziri. Beberapa contoh penggunaan bahan najis dan haram dalam perubatan kini. Antaranya, insulin, heparin, porcine trypsin. At-tadawiyu bil muskirati. Wadhiha al-muskiratu wahidun min an-nijasati biqaulihi ta'ala: a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min thamaratin nakhili wa a'nabi tattakhidhuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Surah Kana iktishafi al-insulina fil asli min al-mustakhlisi al-binkriyasi fi kalibi wa huwa mata'un yawmi imma min al-insulina al-baqari aw khanaziri aw insulina al-bushra al-muta'allifi. Ya'ti al-istikhdami al-wasi'ati al-intishari al-yawmi min al-insulin al-muta'allifi al-bushra alladhi tunattijahu handasati al-warathiyati bil istikhdami mubidati al-afati min al-khanaziri. Insulin. Bagi penyakit diabetes jenis 1, suntikan insulin diperlukan bagi mengawal aras gula dalam darah kerana badan pesakit sudah tidak dapat menghasilkan insulin. Penemuan insulin pada asalnya adalah daripada ekstrak pankreas anjing dan pada hari ini insulin boleh didapati sama ada daripada sumber lembu, khinzir ataupun insulin rekombinan manusia. Penggunaan yang meluas pada hari ini adalah daripada insulin rekombinan manusia di mana ia dihasilkan melalui kaedah kejuruteraan genetik yang menggunakan sumber insulin daripada khinzir. Al-hibarinu huwa madadu litakhathara aw amila madadu lil fitriyati yastakhdimu liman ya'takuna jultatu ad-dammu litashilu tadaffuqu ad-dammu. Yutimma i'ta'i al-hibarina fil haqanu wa yastakhdimu ala nitaqi wasi'i fi jirahati al-qalbi wa ilaji amradi al-qalbi wal awiyati ad-damuwiyati. Yatakuna al-hibarina min am'a'i khanaziri wa ri'ati al-mashiyati. Heparin. Heparin merupakan antikoagulan atau anti pembeku yang digunakan untuk mengelakkan pembentukan gumpalan darah bagi melancarkan perjalanan darah. Heparin diberikan secara suntikan dan banyak digunakan dalam pembedahan jantung serta mengubati penyakit kardiovaskular. Heparin dihasilkan daripada usus khinzir dan paru-paru lembu. At-tarbisinu lil khinziri yastakhdimu at-tarbisini lil mushtaqi min al-masdiri khanazira hadha ala nitaqi wasi'a fi intaji al-muntijati at-tayyibati khasati fi intaji lil qahati wa bi'idafa ila dhalik yastakhdimu at-tarbisin aydan fi intaji al-insulin alladhi yastakhdimu ala nitaqi wasi'i li'ilaji marad as-sukara. Porcine trypsin.
Trypsin yang diperolehi daripada sumber khinzir ini digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk ubat-ubatan, terutama dalam penghasilan vaksin. Selain itu, trypsin turut digunakan dalam penghasilan insulin yang digunakan dengan meluas untuk mengubati penyakit kencing manis. Ba'di al-amthilati 'ala al-istikhdami bi-razi wal-aqariri ghairu al-mashru'ati fi tabbi al-yawm. Al-insulin, al-hibarin, at-trypsina, al-khinziri. Beberapa contoh penggunaan bahan najis dan haram dalam perubatan kini. Antaranya, insulin, heparin, porcine trypsin. Al-insulin بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول هناك حاجة إلى حقن الأنسولين للتحكم في مستوية السكر في الدم لأن جسم المريض لم يعد قادرا على إنتاج الأنسولين. كان اكتشاف الأنسولين في الأصل من المستخلص البنكرياسي في كلب وهو متاع اليوم إما من الأنسولين البقري أو خنازير أو أنسولين البشرى المتألف. يأتي الاستخدام الواسعة الانتشار اليومي من الأنسولين المتألف البشرى الذي تنتجه الهندسة الوراثية باستخدام مبيدات الآفات من الخنازير. Insulin. Bagi penyakit diabetes jenis 1, suntikan insulin diperlukan bagi mengawal aras gula dalam darah kerana badan pesakit sudah tidak dapat menghasilkan insulin. Penemuan insulin pada asalnya adalah daripada ekstrak pankreas anjing dan pada hari ini insulin boleh didapati sama ada daripada sumber lembu, khinzir ataupun insulin rekombinan manusia. Penggunaan yang meluas pada hari ini adalah daripada insulin rekombinan manusia di mana ia dihasilkan melalui kaedah kejuruteraan genetik yang menggunakan sumber insulin daripada khinzir. Al-hibarinu huwa madadu litakhathara aw amila madadu lilfitriyati yastakhdimu liman ya'takuna jultatu ad-dammu litashilu tadaffuqu ad-dammu. Yutimma i'ta'i al-hibarina fil haqnu wa yastakhdimu ala nitaqi wasi'i fi jirahatil qalbi wa ilaji amradi al-qalbi wal awiyati ad-damuwiyati. Yatakuna al-hibarina min am'a'i khanaziri wa ri'ati al-mashiyati. Heparin. Heparin merupakan antikoagulan atau anti pembeku yang digunakan untuk mengelakkan pembentukan gumpalan darah bagi melancarkan perjalanan darah. Heparin diberikan secara suntikan dan banyak digunakan dalam pembedahan jantung serta mengubati penyakit kardiovaskular. Heparin dihasilkan daripada usus khinzir dan paru-paru lembu. At-trypsinu lil khinziri yastakhdimu at-trypsini lil mushtaqi min al-masdiri خنازير هذا على نطاق واسع في إنتاج المنتجات الطيبة خاصة في إنتاج اللقاحات. وبإضافة إلى ذلك يستخدم التربيسين أيضا في إنتاج الإنسولين الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكر. Porcine trypsin. Trypsin yang diperolehi daripada sumber khinzir ini digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk ubat-ubatan, terutama dalam penghasilan vaksin. Selain itu, trypsin turut digunakan dalam penghasilan insulin yang digunakan dengan meluas untuk mengubati penyakit kencing manis.